Dan media ini merupakan lanjutan kepada kenyataan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada 9 Disember 2013 yang mengaitkan seorang pemimpin nombor 2 dalam parti PAS sebagai seorang yang cenderung dan terlibat dengan fahaman Syiah di Malaysia. Penama yang menjadi subjek dalam kenyataan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri tersebut adalah merujuk pada Encik Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS. Perkara-perkara ini dapat dilihat berdasarkan maklumat-maklumat seperti berikut. Pertama, beliau pernah menggesa supaya umat Islam mencontohi kepimpinan Islam berdasarkan cara Imam Khomeini melalui tulisannya bertajuk Teladan Pemerintahan Nabi Yusuf Khomeini di dalam ruangan Fikrah Akhbar Harakah halaman 16 pada 5 hingga 15 Julai tahun 2008. Kedua, beliau menyatakan kekaguman dengan kepemimpinan dan perjuangan Khomeini yang mana banyak mencorak pemikiran beliau. Kenyataan ini disampaikan di dalam ucapannya sebagai Timbalan Presiden PAS pada 13 Jun tahun 2011. Ketiga, ketika mengulas perutusan sempena Hari Krismas tahun 2008 bagi penganut Kristian di Malaysia, beliau telah menggunakan pendekatan ulama Syiah, iaitu Imam Khomeini sebagai terma rujukan untuk meraih sokongan politik dan agenda perpaduan. Kenyataan beliau ini telah dimuatkan ke dalam Harakah Daily pada 25 Disember tahun 2008 seperti berikut. Saya quote, Imam Khomeini telah menghantar mesej kepada penganut Kristian melalui siaran agensi-agensi berita. Para penyokong yang mengiringi Khomeini ketika dalam buangan di Napoli Chateau, Perancis, menceritakan mereka diminta oleh Imam Khomeini supaya bahagikan hadiah kepada penduduk di situ pada hari Krismas. Keempat, temu ramah yang dibuat oleh agensi berita Antara Post dengan Datuk Aidit Ghazali, Timbalan Presiden Jati, menjelaskan bahawa Muhammad Sabu merupakan ikon Syiah dan beliau gagal menafikan dirinya mempunyai kaitan dengan Syiah. Video temu ramah ini boleh ditonton di YouTube. Seterusnya, kelima, beliau secara terang-terangan memuji Setiausaha Agong Syiah Lubnan, iaitu Syed Hassan Nasrullah, dan mengaku beliau dan isterinya kerap bertemu dengan pemimpin Syiah berkenaan lebih daripada 4 hingga 5 kali. Keterangan ini juga boleh ditonton melalui video YouTube. Keenam, berdasarkan maklumat yang diperolehi, beliau juga didapati telah membuat lawatan ke sebuah masjid Syiah di Kampung Alwar, wilayah Satun, Selatan Thailand pada tahun 2011. Beliau melakukan kunjungan ke atas pemimpin Syiah dan menghadiri majlis ramah mesra di sana. Ketujuh, berdasarkan maklumat, beliau didapati juga telah beberapa kali menghadiri kelas pengajian di sebuah rumah di Bukit Merah, Semanggol, Perak pada tahun 2011. Kelas pengajian tersebut dikendalikan oleh 2 orang ustaz berfahaman Syiah yang bertugas di salah sebuah sekolah agama di Gunung Semanggol, Perak. Ke-8, berdasarkan temu ramah Ustaz Zamihan Makzin, pegawai KDN, bersama CN Afghani, iaitu merupakan sahabat Muhammad Sabu selama hampir 20 tahun di Masjid Jamik, Kuala Lumpur pada 9 Disember tahun 2013. CN Afghani menjelaskan bahawa Muhammad Sabu kerap kali melawat Iran dan pernah terlibat dalam program penghantaran pelajar Malaysia di Qom, Iran. Ke-9, berdasarkan temu ramah yang dilakukan oleh Ustaz Zamihan, pegawai KDN, bersama Dr. Abdul Aziz Hanafi pada 11 Disember tahun 2013, Dr. Abdul Aziz Hanafi menjelaskan bahawa Muhammad Sabu pernah melafazkan selawat sebagaimana yang diramalkan oleh penganut Syiah
pada satu sesi ceramah PAS di Madrasah Diniyah Arau Perlis pada tahun 2005. Ke-10. Tuan Guru Haji Abdul Rahim dari Sungai Jagung, Pendang, Kedah menjelaskan bahawa Muhammad Sabu merupakan salah seorang penganut Syiah. Ini kerana beliau sendiri beberapa kali pernah melihat Muhammad Sabu menunaikan solat dengan menggunakan sebiji batu kecil lapis di tempat sujudnya. Amalan ini sinonim dengan golongan Syiah. Ini pun dalam sumber blogspot ya. Boleh apa kita inilah layari ya. Kesimpulan. Segala fakta yang dikemukakan ini jelas menunjukkan bahawa Muhammad Sabu mempunyai kaitan dengan fahaman dan aktiviti Syiah. Kedua, di samping itu, beliau juga menggesa umat Islam Malaysia untuk mencontohi pemikiran dan corak pemerintahan Imam Khomeini yang jelas berasaskan Syiah. Ketiga, selain itu, keterangan beliau sendiri melalui kata-kata, penulisan, rakaman ceramah dan aktiviti yang disertainya sama ada di dalam dan di luar negara tidak dapat sama sekali menyembunyikan kaitan beliau dengan Syiah. Keempat, manakala keterangan dari rakan-rakan beliau yang pernah bersama-sama berjuang dalam lapangan politik juga turut memperakui bahawa beliau seorang yang mempunyai kaitan dengan Syiah. Kelima, berdasarkan maklumat yang dikemukakan, ini jelas menunjukkan bahawa KDN dan agensi-agensi kerajaan yang lain sentiasa memantau dan peka dengan ancaman kegiatan serta fahaman Syiah yang boleh menjejaskan aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Termasuklah gejala perpecahan dan keruntuhan nilai persaudaraan ummah. Keenam, dan yang terakhir, lanjutan daripada ini, KDN termasuk PDRM serta agensi-agensi kerajaan lain seperti JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri akan terus bekerjasama membendung pengaruh fahaman dan gerakan Syiah di kalangan rakyat Malaysia, yang mana KDN akan bertanggungjawab terhadap aspek keselamatan, manakala JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri akan melihat pada aspek akidah dan penguatkuasaan di peringkat negeri. Sekian, terima kasih.